Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pengerusi jawatan kuasa Masjid Bandar Enstek, para imam, Ustaz Nasrul, para asatizah, tuk-tuk guru, para alim ulama setempat, ibu ayah muslimin muslimat, para jemaah, para pecinta ilmu, pecinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, berilah kesihatan pada yang sakit dengan kami ini, dan berilah keampunan, belas kasihan-Mu ya Allah pada mereka yang pergi sebelum kami. Hari ini 2 hari bulan 9 2024 bersamaan 28 hari bulan 2 28 bulan Safar 1446. Masih dalam bulan kemerdekaan, dan merdeka yang kita laungkan adalah satu nikmat yang patut kita syukur, tanda Allah masih memelihara kita dalam ibadahnya dan sebagainya. Adapun malam ni, sebagaimana tajuk yang ditujui oleh ustaz kita, Ustaz Imam, kata nak bawa kitab apa? Kita akan memulakan di masjid kita ni dengan satu kitab kutayib kecil karangan Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulaimi, iaitu kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, yang telah diterjemahkan kepada alih bahasa Melayu, iaitu 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita cakap tentang merdeka ni, yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat bertanggungjawab, dan kita terhutang budi mengeluarkan kita daripada penghambaan ni. Kan? Datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya Islam telah memerdekakan Sayyidina Bilal, dan pergi jauh lagi daripada itu. Pada zaman Rabi'i bin Amir yang diutus kepada Raja Rustum, dan biasa diulang sebut oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bagaimana perbualan ataupun warning yang diberikan oleh Rabi'i bin Amir, datang jauh daripada Madinah dengan keledainya yang tak berapa nak sihat, dengan keadaannya yang tak sempurna, boleh dia bercakap di depan seorang gubernur yang hebat. Allahu ibta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadati rabbul ibad wa min jawril adyan ila adil islam wa min diqid dunya ila si'atiha. Kurang lebih macam tu. Nak bagi tahu kami ni Allah utus untuk mengeluarkan manusia daripada memperhambakan diri sesama manusia, jadi balaci, jadi hamba. Hamba dengan kuli mana lebih rendah? Kuli ke hamba? Hamba lebih rendah. Sebab apa? Sebab kuli ada gaji lagi. Kalau kuli tak ada gaji tu jadi hamba lah tu. Kan? Maka mengeluarkan manusia dari menjadi hamba kepada manusia kepada menjadi hamba kepada Allah. Daripada kesempitan serabutnya beragama yang banyaknya tuan untuk dipersembahkan kepada satu penghambaan, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadi hamba kepada makhluk ini menyempitkan hidup, menyempitkan dunia satu orang tu. Baik. Maka Nabi datang dengan agama ini membebaskan manusia daripada penghambaan kepada yang tak sepatutnya. Manusia takkan pernah terlepas daripada menjadi hamba, tetapi penghambaan sesama manusia itulah yang menyebabkan takkan selesa dan takkan pernah puas. Dan syahadah kita ditajdidkan, di-renew. Kan? Kalau lesen kita renew ikut 5 tahun lah maksimum.
Tapi renew menjadi hamba Allah ni kita sebut sekurang-kurangnya 17 kali dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pada malam ni bila mana kita nak pakai kitab Bidayatus Sul fi Tafdhil Rasul, ada jenis ilmu yang disampaikan atas meja penceramah ni adalah untuk jenis yang kita dengar, kita amalkan. Mungkin ada sunnah-sunnah Nabi atau amalan-amalan orang saleh yang disebut atas ni untuk kita amalkan, kita buat balik. Ada jenis ilmu yang untuk dipraktikkan harian. Contoh, bacaan Quran, tajwid, pembetulan macam Ustaz Radhi Rajab ajar. Ada untuk dipegang, dimantapkan, bukan sekadar makluman, tetapi untuk pegangan kita dalam bab akidah dan macam-macam lagi. Dan ada jenis ilmu yang kita dengar je, sekadar tambah makluman. Dan mungkin kita yang kita buka ni adalah penambahan maklumat. Kan, sebab dia menceritakan kelebihan seseorang, iaitu Nabi SAW. Maka apa yang kita boleh dapat daripada sini selain pada menambah maklumat dan menambah cerita Nabi SAW? Sebab bila bercerita tentang Nabi SAW secara tak langsung, kita digalakkan. Bila sebut namanya Muhammad, bila sebut nama Nabi, sebut nama Rasul, automatiklah menjadi ibadah kepada kita dengan menyambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Ni berapa minit yang awal ni pun dah berapa banyak sallallahu alaihi wasallam. Sedar tak sedar? Kan? Maka kempen kita bila dengar cerita tentang Nabi SAW, kita berbisiklah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asharati salawatin wa huttat anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin." Barang siapa berselawat atasku sekali kepada Nabi SAW, sekali dia selawat, maka Allah akan berselawat melimpahkan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Barang nak sebut selawat daripada Allah ni kita tak tahu nilai dia banyak mana. Bila kita ambil contoh mudah aja, bila mana offer tu datang daripada Allah, datang daripada Nabi, kalaulah boleh digambarkan, saya akan bawa satu contoh gambaran solat yang 4 takbir, tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tak ada sujud. Solat apa? Solat jenazah. Apa janji Nabi pada orang solat jenazah? Dengan 4 takbir je. Syarat wuduk, 4 kali takbir, bagi salam. Adalah bacaan-bacaan dalam tu. Diberikan janji pahala 1 qirat. 1 qirat sebesar bukit Uhud. Dan bila mana Allah kata Allah bagi berselawat dengan limpah rahmat, dia lebih tahu. So tugas kita buat dan amalkan selawat atas Nabi SAW. Tak cukup dengan tu, Allah menghapuskan daripadanya 10 dosa. Barang namanya manusia, semua buat dosa. Daripada mula balik, sampailah tok guru, tok syekh yang besar sekalipun, ada dosa. Tak ada dosa ni siapa? Yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Kan? Maka Allah kata dengan selawat menghapus dosa dan mengangkat darjatnya 10 darjat. Darjat ni mulia lah. Kan? Kita manusia bagi darjat. Kalau boleh nak tunjuk dekat manusia semuanya, darjat-darjat ini dapat. Kan? Hari pingat, darjat lah tu. Kan? Baik. Dan mulalah kita baca kitab ini oleh kalam penterjemah. Ini usaha yang telah dilakukan lebih kurang 14 tahun lalu. Lama dah kitab ni. Kata penterjemah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Penulis kitab ini telah mengemukakan sebanyak 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya bila sebut Rasulullah ni bukan 41 lah. 41 tu kita rasa banyak dah. Banyak lagi. Yang mengatasi para anbiya yang lain. Yang bila kita nak bincangkan, kita kongsi berapa tahun, berapa bulan daripada sekarang ni, bermula malam ni, kelebihan Nabi berbanding Nabi lain. Bukan Nabi dengan kita. Nabi dengan kita tak ada level lah. Tak ada level. Ni antara Nabi dengan Nabi yang lain. Berapa orang Nabi? Riwayat yang dhaif lah. Kata 124,000. Kemudian Rasul 313. Ramai lah tu. Dan Allah bagi tahu dalam Quran, ada yang kami ceritakan dan ada yang tidak kami ceritakan.
kan, termasuk yang mengikuti siapa nama Nabi Musa alaihissalam, kan, dikatakan Yusha, wallahu alam. Baik. Terdapat banyak kitab hadis yang dituliskan ulama-ulama terdahulu tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang paling masyhur, pergilah mana pun, di masjid yang besar atau surau yang kecil, di dalam kawasan universiti ataupun di dalam kawasan pondok, ataupun pergilah universiti luar negara sekalipun, kita akan jumpa satu kitab yang masyhur, iaitu Syama'il Muhammadiyah. Ada baca kat sini? Ada dah? Alhamdulillah. Takkan daripada 2019 tak ada orang baca? Pelik tu. Kan? Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Isa. Siapa Abu Isa? Imam At-Tirmizi rahimahullah, kan. Baik. Ada juga kitab Dalailun Nubuwah yang dikarang oleh Imam Abu Nu'man Al-Asbahani. Kan. Ada juga kitab yang lain, nama kitab sama, Dalailun Nubuwah, yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Ada juga kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, iaitu Al-Khasa'isul Kubra. Yang kita baca ni kitab kecil je. Dan insya-Allah kalau boleh baca sampai khatam. Takut tak khatam dulu, kita yang khatam. Yang dengar khatam dulu ataupun yang baca khatam dulu. Kitanya tak khatam lagi. Baik. Dan terdapat juga kitab yang baru, kata pengarang. Iaitu baru tu adalah pada tahun 2010 tu lah. Sebab tu dia menterjemahkan kitab Syekh Izzuddin Abdul Salam ni. Kitab dia Al-Amadatul Uzma wa Nabiyyuha sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak, 287 muka surat. Nak cerita pasal kelebihan Nabi saja. Itu antara kitab-kitab yang tak tebal. Tapi 287 muka. Sebab banyak lagi kitab yang berjilid-jilid. Yang ditulis oleh Dr. Khalil Ibrahim dari Universiti Taibah, Madinah Al-Munawwarah. Kan? Baik, naskah yang dipilih ini adalah buku kecil, iaitu naskah yang berjudul Bidayatus Sul fi Tafdhil Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita ulang sebut berkali-kali daripada sini. Dan menariknya kitab kecil ni, dia telah ditakhrij hadis-hadisnya. Sebab bila masuk tentang kelebihan-kelebihan Nabi ni, terdapat padanya hadis yang dhaif, maka telah disaring siap-siap. Kalaulah kita tahu ada buku yang telah disaring, maka kita jadi lebih lapang dada, lebih aman untuk kita baca. Baik, diringkaskan, kandungan buku ini keseluruhannya menunjukkan kepada ketinggian darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya wajib menyayangi baginda dengan pengikut petunjuk dan ajarannya yang sebenar. Kan? Kita ni terhutang budi banyak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhutang budi. Kan? Lepas tu kalau kita mencintai, tak sepatutnya kita mencintai kedua orang tua kita lebih daripada Nabi berkorban untuk kita. Kejap lagi mungkin malam ni ataupun sesi yang akan datang, kita akan jumpa satu sifat yang Nabi dahulukan sebelum sahabat dia buat. Orang-orang Ansar, mana orang Ansar? Orang Madinah. Orang Madinah ni dia ada satu sifat yang bernama al-ithar. Ithar. Anak yang bongsu saya. Anak nombor bongsu saya, nama dia Ithar. Ithar ni apa dia? Bagi can pada orang, mendahulukan orang berbanding diri sendiri. Dia perlu, tetapi dia korbankan keperluan dia itu untuk orang lain. Bukankah itu sifat orang Ansar? Allah Ta'ala sebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengorbankan kepentingan mereka sedangkan mereka sangat-sangat berhajat. Itulah perangai orang Ansar. Sebelum orang Ansar buat, Nabi dah dulu buat dan menjadikan dia dah sedaging dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Baik. Maka dengan isarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia sakit, dia tak nak umat dia sakit. Biarkan dia susah, dia tak nak umat dia susah. Maka kita selayaknya balas jasa Nabi, bukan sekadar mencipta slogan, kan? Slogan cinta Nabi, buat majlis cinta Rasul, tetapi telah membuktikan dengan amalan, mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sekadar buat signboard, buat billboard, buat banner, mula bergerak sempena Maulid Rasul, tapi bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi. Dan antara sunnah Nabi yang besar adalah mengimarahkan masjid, salat berjemaah.
Solat berjamaah tu besar tu. Bagaimana bukti solat jemaah Nabi tegaskan? Sewaktu Nabi tengah sakarat, Nabi pingsan, Nabi terjaga. Nabi tanya, dah solat belum semua? Nabi tanya, dah solat ke belum? Kita yang Allah takdirkan berada dalam masjid ni, kita tanya tak orang kat rumah kita tu, anak-anak dah solat belum? Saya buat satu analogi. Biasa kalau cerita pasal solat, ajak solat berjemaah ni. Dekat rumah kita tu ada yang bin dengan kita. Dia lelaki lah, bin tu anak lelaki. Dan ada juga suami kepada anak binti kita, anak perempuan kita. Suatu hari kita nikahkan dia, aku terima nikahnya si Fulanah binti Fulan. Kan? Kita terima dia masuk rumah kita. Kita terima bagi bagi peluang dia ambil jaga anak kita. Ditakdirkan anak lelaki dan juga menantu lelaki ni dalam rumah kita ada gas bocor. Balik-balik bau gas bocor. Kita biar ke? Buka-buka pintu tu dah bau gas lah. Ini kalau spark sekali, hancur, na'udzubillah. Adakah kita biarkan? Dan memang terbakar pun. Anak tengah tidur tu. Kesian dia, biar dia tidur. Jangan kacau dia tidur. Ke kita buat apa? Kita akan keluarkan dia. Walaupun pintu depan dah terbakar, kita akan masuk, keluarkan balik. Cari dia, selamatkan dia. Dan Nabi berusaha untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Bagaimana kalau solat berjemaah, kita boleh selesai, tapi dalam keluarga kita belum selesai. Sedangkan Nabi tuntut untuk solat berjemaah ni sampai Nabi dipapah oleh Ali, ada riwayat kata Miqdad dan juga Al-Abbas, pak saudara Nabi, daripada pintu rumah dia masuk dalam saf, duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar, dan sahabat nampak kesan heret kaki Nabi SAW untuk salat jemaah. Dan itu sebesar-besar sunnah Nabi SAW. Dan pengarang penterjemah memulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang biasa kita dengar, ayat 2 daripada surah Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutuskan kepada kaum yang butuh huruf ummi seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajar mereka kitab Al-Hikmah iaitu sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Dan kata Anas bin Malik, khadam Nabi radhiyallahu an, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara siapa yang memilikinya akan merasai kemanisan iman. Yang pertamanya, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertamanya, orang ada halawatul iman, kemanisan iman ni, pertama Allah dan Rasulullah SAW lebih dia kasihinya daripada yang lain. Kalaulah dia kata, kalau bukan kita yang menyayangi diri kita, siapa lagi nak sayang? Itu memang tak faham bahasa tu. Memang tak faham bahasa. Betul kita kena sayang diri kita. Tetapi kita tu kena mendahulukan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Dia menyayangi seorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab lain, bukan sebab nak jawatan, bukan sebab nak kempen, bukan sebab nak apa, bukan nak tackle anak ada. Tak ada kepentingan. Macam tuan-tuan lah. Kan? Datang surau. Ya Haji Rashid. Sayang tak tu? Sayang. Kok tak kata pun sayang sebenarnya. Bagaimana bukti sayang? Nanti Isyak sebelum balik pesan kat kawan, jumpa esok jumpa subuh besok. Cakap jumpa subuh besok tu menandakan ada 2 benda. Yang mendapat 2 daripada 7 golongan yang dapat naungan Arash. Pertamanya, dia telah membuktikan hatinya terikat untuk datang balik masjid ni esok subuh. Insya-Allah dia. Yang keduanya, dia telah berjanji pada kawan dia untuk jumpa balik esok subuh. Dia dapat 2 ni. Maka tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, haji dan hajjah, amalkan untuk ni. Pertama,
bagi tahu malam ni jumpa balik besok, dan hati itu terikat untuk datang balik, cinta kepada masjid ni. Maka orang yang ada iman, dia menyayangi saudaranya, saudara Islamnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bukan ada kepentingan apa pun. Dan wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan iman kepadanya. InsyaAllah lah yang ni, dalam ni semua lahir iman kot. Dan mungkin ada yang sebelum ni mu'allaf kan. Mu'allaf ni syukur Allah bagi iman. Dan kita yang memang beriman, IC kita IC tulis Islam, kita kadang-kadang pernah melalui fasa lara. Jangan sebut fasa jahil. Saya zaman jahiliah tu Ustaz, tak ada jahiliah dia. Kalau sebut jahiliah, tanya sempat ke jumpa dengan mendiang Abu Lahab, Abu Jahal tu? Kalau tak sempat, tak usah sebut jahiliah. Sebab bila sebut jahiliah ni teruk sangat. Kan, buat benda, buang anak. Saya tuan-tuan tak buat macam tu. Cuma lara je waktu muda dulu. Alhamdulillah dah tua-tua ni. Di sinilah Allah bagi can, bagi peluang. Dengan rahmat Allah, kita jadi lebih baik pada dulu. Kata orang sembilan, jangan jobo lah. Dah duduk masjid, dah lebih baik pula. Perhati orang tak masuk masjid lagi, pandang selek je, tak berhati. Tu neraka tu. Jangan. Waliyazubillah. Kita tak tahu bagaimana sudahnya mereka tu. Kadang-kadang Allah bagi peluang, sebulan je, kita pun terkejut. Kenapa dia datang tu? Macam ada benda je. Betul, rupa-rupanya tanda-tanda dia nak mati. Mati betul. Dan Allah lebih tahu kan bagaimana pengakhiran satu orang tersebut. Dan dia membenci kekufuran selepas dia mendapat hidayah, sebagaimana dia benci kalau dicampak dalam api neraka. Tak ada seorang pun nak pada api neraka ni. Bukan kata api neraka, barang panas ni semua orang tak nak. Orang yang isap okok pun ujung-ujung dibuang juga, tak dikomam api tu. Betul? Dapat minum order air panas pun, ditiup je dulu. Kalau tak ditiup, dia letak dalam piring. Sekarang tak ada piring dah kan? Buat apa? Sebab nak bagi sejuk kan? Tak ada orang suka benda-benda panas ni. Maka, sebagaimana dia benci kepada kekufuran, dia benci juga sebagaimana dia dicampakkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Semoga dengan mengetahui kelebihan yang besar ini akan menambah lagi iman dan cinta kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membawa kita ke syurga. Amin. Akhukum Abu Anas Madani, hafizahullah. Usaha yang dibuat pada 18 Oktober 2010. Kita bila sebut kita nak kenal pengarang ni, siapakah Imam Izzuddin Abdul Salam? Dia mendapat julukan penjual raja-raja. Biasa raja jual orang. Yang ni terbalik, dia jual raja-raja. Apa cerita tu? Dia ada gelaran, 2 gelaran. Nama dia bukan Izzuddin Abdul Salam. Izzuddin tu sendiri adalah gelaran yang orang bagi kepada dia. Sultanul Ulama dan juga penjual raja-raja. Secara ringkasnya, beliau dilahirkan di Damsyik. Mana Damsyik? Kalau sebut Damsyik Senawang tu pergi makan lah tu. Itu restoran Damsyik. Damsyik ni di Syria. Orang kita sebut Damsyik. Orang Arab sebut Dimashq. Dal, Mim, Shin, Qaf. Dimashq. Ada satu kitab yang besar. Berjilid-jilid. Nama Tarikh Dimashq. Yang tu tamadun Dimashq. Dapat kawan putih sebut Damascus. Tu buat pisau Damascus tu. Syria. Dia lahir pada tahun 577 Hijrah dan dinamakan sebagai Abdul Aziz. Mak dia, orang tua dia letak nama Abdul Aziz, ayahnya nama Abdul Salam As-Sulami. Dia ni keturunan As-Sulami dan dia dapat julukan Ad-Dimashqi sebab dilahirkan di Dimashq, dan juga Al-Misri sebab kemudian nanti sampai satu fatrah umur dia berlawan dengan Raja Damsyik. Kemudian dia dibawa ke Mesir dan dia hidup di Mesir. Sebab tu dia dapat gelar Al-Misri dan dia bermazhab Asy-Syafi'i. Dia ni tokoh ulama Imam Asy-Syafi'i. Beliau dikenali dengan panggilan Al-Aiz atau Izzuddin bin Abdul Salam dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 660 Hijrah pada usia 83 tahun. 83 tu berjuang tu. Beliau seorang tokoh ilmuwan yang hebat dalam sejarah Islam.
Beliau seorang tokoh ulama mazhab Asy-Syafi'i yang masyhur dengan ilmu maqasid syariah. Yang disebut maqasid kan. Maqasid syariah yang kita kenal kat Malaysia ni satu masa dulu dan sekarang pun masih dikekalkan lagi. Dan dia adalah tokoh iaitu objektif syarak. Karya beliau yang berjumlah lebih daripada 30 buah, antara yang masyhur adalah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, kan? Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Baik. Dia bukan pergi belajar waktu dia kecil, tak macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i daripada kecil memang mak dia plan, memang tujuan untuk faham agama ni. Tapi dengan kesusahan hidup Izzuddin Abdul Salam ni, dia belajar agama pada usia yang dah berumur lah, kira remaja, lewat juga. Yang sepatutnya orang dah pergi kerja waktu tu, kan? Mungkin dah nak 20-an. Dan bagaimana permulaan ilmu dia ni? Dia tidur di masjid. Ini boleh tidur masjid tak? Tak boleh. Siapa yang pernah sampai ke Damsyik dulu, dekat tengah-tengah Damsyik tu, dekat pasar lama tu, dia ada satu masjid besar nama dia Masjid Umawi. Sampai sekarang ada. Orang sebut Umayyad. Masjid Umawi. Dia tidur dekat dalam Masjid Umawi tu. Ditakdirkan, dia memang dia duduk situ sebab tak ada rumah, dia menumpang di masjid. Waktu tu musim sejuk. Ingat Syria ni ada 4 musim. Dia macam Jordan juga. Dia ada 4 musim, ada musim salji. Waktu tu musim sejuk sangat, dia tidur dan ditakdirkan malam tu dia mimpi hingga basah lah. Bila dia terjaga, dia terus pergi mandi. Dia pergi kolah masjid, dalam masjid tu, dia mandi situ. Memang ada kolah, zaman dulu punya style kan. Patutnya dia tunggu sampai besok kan. Dan dia tidur lagi. Dan dia mimpi lagi kali kedua, dia bangun lagi, mandi sampai kesejukan. Sampai pengsan dia, meringkut. Dan bila dia terjaga tu, barulah ada satu suara orang tegur dia. Dia kata dalam keadaan sedar tak sedar lah, mimpi ke macam mana. Dia kata, aturidul ilma awal amal. Soalan yang orang bagi pada dia tu, aturidul ilma awil amal. Kamu nak ilmu ke kamu nak kerja? Sebab umur tu umur orang pergi kerja, cari nafkah kan. Kamu nak ilmu ke kamu nak kerja? Dia jawab, al-ilm. Dia nakkan ilmu. Dia nakkan ilmu sebab ilmu adalah bawa untuk dia punya navigasi dia untuk ke depan dalam hidup dia ni. Dan bila terjaga daripada tidur tu, bangun tidur, dia ambil kitab yang ada di masjid tu, iaitu kitab At-Tanbih fil Fiqh Asy-Syafi'i. Kitab At-Tanbih fil Fiqh Asy-Syafi'i. Dia buka kitab fiqh karangan Abi Ishaq Ibrahim Ali Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Dan dia mula hafal kitab tu. Dan dia menguasai kitab tu dengan izin Allah SWT. Dan semakin hari dia berguru dan semakin alim dia ni. Subhanallah. Kan? Dipendekkan cerita itulah. Okey. Beliau dikenal dengan gelaran Sultan Ulama dan juga penjual raja-raja. Dan dia dapat tu sebab ni. Sebab dia berani sangat. Sultan Ulama. Ulama yang sangat-sangat berani. Dan dia berdepan dengan pemerintahan kerajaan Syam. Yang mana mereka bersokongkol dengan, ni kerajaan Syam, ni kerajaan Islam. Dia bersekongkol dengan Rom yang Kristian tu. Untuk menjatuhkan kerajaan Islam yang satu lagi di Mesir. Dia lawan. Dan mula pada tu digelar Sultan Ulama. Dia bukan ulama yang duduk atas kitab, buka kitab, duduk dalam masjid. Tak. Dia keluar. Pada tahun 638 Hijrah, berlaku peristiwa perbelahan di antara pemerintahan Damsyik, iaitu Saleh Ismail. Nama raja itu pemerintah Sultan Saleh Ismail. Dan juga pemerintahan Mesir Najmuddin Ayyub. Haji Najmuddin, mana kawan saya? Haji Najmuddin. Najmuddin Ayyub ni kalau ikutkan, dia ada kena-mengena dengan Salahuddin Al-Ayyubi, keturunan Ayyub ni. Apabila Saleh bin Ismail ni, dia berasa gentar dengan ancaman Ayyub daripada Mesir ni, dia pergi berpakat dengan tentera Salibiyah. Tak patut betul. Kan? Dia rasa terancam, dia rasa persaingan. Dia pergi pakat dengan Salibiyah untuk membantunya menentang saudaranya yang sama Islam, Ayyub, dengan menjanjikan beberapa negeri, nanti bila menang, dia beda-beda. Ni kawasan ni, Mesir ni jadi negara kau. Macam itulah.
La haula wa quwwata. Malah beliau juga memberi kebenaran kepada tentera salib masuk ke Damsyik dan membeli senjata untuk memerangi orang Islam. Lapau. Dan waktu itu Izzuddin AS berada di mana? Di Syria, di Damsyik. Setelah berita itu sampai kepada Aiz yang merupakan khatib dan juga mufti Damsyik pada waktu zaman itulah, mufti Damsyik, besar jawatan tu. Beliau terus mengeluarkan fatwa haram menjualkan senjata kepada orang Islam. Haram, tak boleh sebab menumpahkan darah orang Islam. Dan kemudian beliau menaiki mimbar Masjid Umawi dan di atas mimbar itulah dia mengutuk dan mengancam tindakan Saleh Ismail tersebut yang merupakan satu pengkhianatan besar terhadap umat Islam. Dia ambil senjata untuk bunuh saudara Islam. Dan beliau tidak lagi mendoakan Saleh Ismail. Tak doakan Sultan atas mimbar tu. Doa-doa Sultan ni bukan sini je. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Nak tak nak kena baca. Cuma di sana, termasuk di Saudi sendiri, doa untuk Sultan ada. Untuk Raja ada. Tapi dia lapik dengan satu perkataan, bima tuhibbu wa tardah. Selagi engkau reda, ya Allah, kau tolong. Kalau kau tak reda, kau lebih tahu. Macam itulah. Kan? Doa atau tak doa. Dan beliau dengan izzahnya dia ni, dia berhenti doa. Orang ada pengaruh, kan? Orang ada pengaruh. Kemudian dia tarik sokongan. Ataupun dia berhentilah daripada satu-satu syarikat ke, ataupun satu company ke. Orang tertanya-tanya, kenapa dia berhenti? Kenapa dia tak doa? Kenapa dia tak sebut dah nama tuanku? Itu berlaku. Sebaliknya dia berdoa dengan doa yang menunjukkan beliau telah menarik kembali bai'ah tak setianya. Dan pada waktu itu Saleh Ismail tak ada kat Damsyik, dia ada kat luar. Sampailah berita kepada pemerintah. Baginda terus mengeluarkan arahan hantar surat pecat Al-Aiz daripada jawatan khatib. Ni bukan khatib macam jemputan macam kita ni. Khatib, bila sebut khatib zaman tu memang orang yang sangat-sangat tinggi lah kan darjat dia tu. Dan juga pecat jawatan mufti Damsyik serta mengarahkan dia ditangkap. Tangkap. Kita dengan mufti yang kena ni dulu, mufti Selangor lah. Yang paling orang ingat sampai sekarang kan. Datuk Ishak Bahrum kan, isu tu. Dan beliau menerima persyaratan jawatan dengan tenang dan sedia berkorban demi menegakkan kebenaran untuk mencegah kemungkaran. Nak tarik balik buat rayuan, memang sorry lah. Dan setelah dibebaskan daripada penjara, tak ada hal, orang nak panggil banduan, panggil. Izzuddin kembali dengan keputusan keluar daripada Damsyik dan dia akan menuju ke Al-Quds. Daripada Damsyik, naik ke Jordan, keluar ke mana? Nak pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian takdirnya Saleh Ismail bersama dengan tentera salib bersama-sama pula pergi dalam perjalanan pergi Al-Quds. Dalam perjalanan menuju ke Mesir. Okay, laluan tu seorang nak pergi ke Al-Quds, seorang nak pergi ke Mesir. Tapi jalan tu mesti jalan yang sama. Dan ketika mereka sampai di Al-Quds, raja ni menghantar seorang wakil untuk bertemu dengan Al-Aiz. Dia tahu Izzuddin Abdul Salam ada dekat Al-Quds, maka dia suruh pergi jumpa. Buat apa? Memujuknya supaya datang menghadap Sultan dan cium tangan tuanku. Wah, penghinaan. Cuba untuk menghina ulama ni. Sekiranya beliau buat demikian, akan dikembalikan kepada jawatan asalnya dan juga full pardon. Macam pernah dengar full pardon kan? Kuasa ada pada tuanku. Al-Aiz dengan jawab. Apa Al-Aiz jawab pada wakil Sultan tu? Miskin. Dia panggil miskin. Miskin. Aku sekali-kali tidak akan mereda dengan beliau mencium tanganku. Aku tak akan biarkan mulut aku ni, kepala aku ni tunduk dekat dia. Macam mana pula aku sanggup mencium tangannya. Aku tak reda dia tu cium tangan aku. Aku tak reda kalau raja tu cium tangan aku, apalagi kalau aku nak cium tangan dia. Tak ada. Dan kata utusan tu, jika tuan tidak menerima cadangan ni, tuan akan ditangkap lagi. Tangkap kali kedua, disumbat kali kedua. Izzuddin Abdul Salam cakap apa? Buat lah. Memang berani betul. Dan dia ditangkap dan dikurung di dalam sebuah khemah yang berhampiran dengan khemah yang didiami oleh Sultan. Sultan siapa? Saleh Ismail.
Masalahnya dalam khemah tu bukan je Saleh Ismail saja, ada di sana pembesar-pembesar Salibiyah. Boleh diminum sekali, makan sekali, bergelak ketawa. Bersebelahan tak jauh daripada khemah, Izzuddin Abdul Salam dikurung tu. Dan pada waktu malam orang tengah tidur, terdengarlah suara Al-Aiz sedang mengalunkan bacaan Al-Quran. Dia mengaji, dia zikir dalam kurungan tu. Tapi sebab jahilnya Sultan ni, Saleh Ismail kata apa kepada tentera salib, kepada ketua Salibiyah? Kau nak tahu tak siapa yang duk baca tu? Yang kau tanya siapa ngaji tu kan? Dia lah ulama besar kita ni yang dulu melawan aku ni, dan aku ambil tindakan dia sebab nak berapat dengan kamu ni. Sebab kita nak jatuhkan kerajaan Mesir, Najmuddin Ayub tu, aku tangkap dia ni sebab dia melampau ni. Apa kata jawapan ketua Salibiyah? Kata dia, kalaulah ulama ini berada dalam agama kami ni, Kristian ni, bukan macam ni kami layan dia. Dia ingat dia dah bangga tadi. Dia kena bahasa balik. Habis kena bahasa pula dengan orang kafir tu. Kalau ulama di dalam agama kami akan basuh kaki je, air yang basuhan kaki dia tu kami akan minum. Tu cara nak layan orang alim. Dan selepas itu datanglah tentera Ayub dari Mesir. Itulah tak lama tu datang Najmuddin Ayub serang dan mengalahkan tentera Salib dan juga sekutunya Saleh Ismail. Akhirnya Al-Aiz dibebaskan dan dibawa ke Mesir. Mulalah episod Al-Aiz Abdul Salam hidup di Mesir. Baik. Itu yang pertama, Sultanul Ulama. Gelaran yang kedua, penjual raja-raja. Al-Ba'i'ul Muluk wal Umara. Disebabkan apa? Bila sampai Mesir, dia tengok ada benda yang tak kena. Pula dah. Sebab bila dia tengok ramai umara, pemerintah ataupun raja-raja ni adalah hamba yang ditawan tapi belum dibebaskan. Macam mana hamba yang tak dibebas boleh jadi raja, boleh jadi pemerintah? Tak kena ni. Maka dia menentang. Kedatangannya ke Mesir pada tahun 639 disambut oleh Sultan Najmuddin Ayub dengan penuh penghormatan. Namun di Mesir dia melihat kemungkaran-kemungkaran yang mesti ditentang dan dihapuskan. Banyak benda-benda khurafat yang berlaku di Mesir ini. Dan Al-Aiz dilantik menjadi ketua hakim Qadi Al-Qudah dan juga Khatib Mesir. Jawatan yang dulu di sana dipindahkan ke sini. Ketika melaksanakan tugasnya, Al-Aiz mendapati beberapa kepincangan yang saya sebut tadi, iaitu golongan hamba yang menjadi milik Baitul Mal Muslim. Orang yang hamba-hamba yang ditawan ni di Islam tapi hamba daripada Baitul Mal. Tapi sebab dia alim semua, dinaikkan tanpa dimerdekakan dulu. Ini satu pelanggaran. Bahasa mudahnya, Najmuddin Ayub ni ada masalah juga, iaitu dengan kaedah dia menaikkan orang ni. Maksudnya dengan jawatan yang tak dibebas tu, dia boleh ugut lagi. Jangan cakap banyak. Jangan cakap banyak. Kau tu siapa? Hamba kan? Dia boleh ancam. Maka benda ni adalah benda mungkar yang patut ditegur dan benda ni tidak sah jawatan tersebut. Dan secara sepatutnya terbatal. Antara mereka ialah naib sultan tu sendiri. Al-Aiz memaklumkan pada mereka tentang kedudukan mereka di sisi syarak dan mengambil tindakan membekukan segala tindakan mereka. Keputusan, tanda tangan semua tak laku. Cop mohon tak laku. Sebab hamba. Dan bila macam ni, orang-orang yang azan dulu azan dulu. Jumpa lepas ni. Semua dalam 7 minit lagi, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat rahmat Allah Ta'ala sekalian. Kemudian macam mana nak keluarkan pembesar-pembesar ni mengikut selari dengan syarak. Mereka kena jual dulu. Kena lelong dulu sebab dia hamba. Sebagaimana kita tengok cerita Tiga Abdul Rauf itu lah. Lelong kan. Dan sepatutnya dijual di pasar lelong terbuka dan dibeli, dibebaskan. Betul. Keputusan ataupun idea yang dimaklumkan oleh Izzuddin Abdul Salam ini ditentang, bahkan Izzuddin Abdul Salam diberi layanan yang kasar oleh Sultan Mesir sendiri, oleh Najmuddin itu sendiri. Oleh sebab tu, bila tengok mungkar ni tak boleh nak ditegur, dah cuba tegah tapi tak nak juga, dia sendiri
keluar. Dia ambil keputusan, tak apa. Tak nak terima, aku tak boleh duduk kawasan ni, aku keluar daripada Mesir ni. Sebab kan syariat Allah tidak ditegakkan. Dan keputusan tu tak payah tunggu lama, on time. Tak payah buat surat apa, dia keluar je. Dalam kata nak keluar tu, sampailah maklumat ni kepada orang awam yang berada di Qahirah. Bila orang tahu, semua nak ikut Izzuddin Salam. Tinggalkan negara tu. Bukan tinggal besok, sekarang. Dia nampak Izzuddin lalu, semua ikut. Yang tengah buat roti, berhenti buat roti, ikut dia. Tutup kedai, ikut dia. Uish. Dan benda sampai kepada pengetahuan Sultan, pemerintah, maka mereka pun takut bila rakyat memberontak ataupun lari keluar, siapa nak bayar cukai? Kan, boleh lingkup ni. Boykot, mogok, tak isi minyak pun, ataupun mogok pun, orang dah risau, ini kan pula meninggalkan turun negara tu. Kata orang nasihatkan kepada Sultan, selamatkan kerajaanmu, jika tidak dia akan binasa dengan pemergian satu orang ni. Impak dia sangat besar. Tengok, perlunya jadi orang yang berpengaruh ni. Dan meletakkan orang yang berpengaruh yang betul. Letak pengaruh yang salah, masalah juga. Mendengar nasihat itu, Sultan menunggang kuda pergi cari, pergi kejar untuk dapatkan Izzuddin Abdul Salam dan memujuknya. Tak salah, balik. Dan kemudian dia setuju dengan syarat yang ditentukan oleh Izzuddin dulu, maka Sultan sendiri buat lelongan awam terbuka. Lelong raja-raja ni, pembesar-pembesar ni, memanda-memanda ni, menteri-menteri ni dilelong. Kemudian Sultan sendiri membelinya dengan harga yang mahal dan kembalilah Al-Aiz bersama pengikutnya kembali ke Mesir dan benarlah sesungguhnya kebenaran dan keadilan akan mengalahkan kebatilan dan juga kezaliman. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Daripada peristiwa inilah Izzuddin Abdul Salam rahimahullah digelar sebagai penjual raja-raja. Dan masyhurlah kisah ini di seluruh dunia. Pendiriannya unggul, tak peduli kalau dipecat jawatannya, kan, tak ada masalah. Dan suara kebenaran kembali berkumandang, ulama dimartabatkan, syariat Allah dilaksanakan dan kebatilan dikalahkan. Al-Aiz Abdul Salam telah mengamalkan kehendak Nabi SAW yang bermaksud, yang ni orang ramai boleh baca tapi nak cakap takut hilang jawatan. Apa dia? Bila ditanya kepada Nabi SAW, ayyul jihadi afdal? Qala kalimatu haqqin inda sultani jair. Jihad apa yang paling afdal? Sahabat tanya pada Nabi. Kata Nabi SAW, memperkatakan kebenaran di hadapan perintah yang zalim. Dia telah menterjemahkan dengan buatnya, bukan sekadar baca atas mimbar, baca atas meja kuliah. Tak. Izzuddin Abdul Salam telah mempraktikkan. Dan hadis ini riwayat Ibnu Majah. Semoga Allah Ta'ala mencucuri rahmatnya ke atas Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam rahimahullah. Dan kita ambil keberkatan daripada buku ni, kita bacalah satu hadis daripada 41. Kita mulakan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tulisan Izzuddin Abdul Salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa a'in wa yassir wa tammim. Alhamdulillahil alamin. Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil khalqi ajma'in Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah kurnia Allah itu sangat besar ke atas kamu. Surah An-Nisa ayat 113. Ayat ini jelas menyatakan kelebihan Rasulullah SAW dan firman Allah Ta'ala, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba' minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagiannya daripada mereka yang lain, sebahagian yang lain di antara mereka ada yang Allah berkata-kata secara langsung sebagaimana Musa kalimullah, dan ada juga Khalilullah. Dan antara mereka yang berkata secara langsung dan sebahagiannya Allah meninggikannya, yakni Nabi Muhammad SAW beberapa darjat berbanding Nabi yang lain.
Walaupun dia datang kemudian, dia lebih mulia daripada Abul Bashar dan juga Abul Anbiya Adam dan juga Ibrahim alaihissalam. Ayat ini menunjukkan gandaan kelebihan yang Allah Taala gandakan darjat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa keistimewaan yang lain. Yang pertama daripada 41, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin bagi semua para anbiya, para nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ajmain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra." Aku ni, kata Nabi, saya adalah penghulu bagi semua anak Adam. Daripada mula tu Adam tu sampai orang yang terakhir dilahirkan, Nabi adalah sayyidnya, penghulu. Dan setiap kali Nabi bercakap tentang kelebihannya, Nabi akan lapik dengan perkataan wala fakhra. Ya Allah, santunnya Nabi SAW. Dan aku cakap ni bukan aku nak bangga-bangga, tapi itulah sebenarnya. Kan wala fakhra. Dan beberapa hadis lain juga Nabi akan cakap wala fakhra. As-Sayyid penghulu adalah mereka yang bersifat dengan sifat ketinggian dan akhlak yang mulia. Ia adalah satu syarat petanda bahawa Nabi SAW paling afdal, paling utama daripada semua Nabi dunia lagi sampai akhirat. Dunia pun mulia, akhirat pun mulia. Apa kemuliaan yang Allah bagi pada Nabi tak pada bagi orang dulu? Padan dengan malam Lailatul Qadar je. Malam Lailatul Qadar, satu malam, 83 tahun, 1000 bulan. Hanya ada pada umat ni. Tapi tak ada pada umat terdahulu. Di dunia, baginda SAW telah bersifat dengan akhlak yang sangat agung, maka di akhirat, baginda paling afdal kerana balasan pahala mengikut ketinggian akhlak dan sifat yang mulia. Nabi ni sempurna pada dua-dua. Khalqan wa khuluqah. Khalqan ni apa? Penciptaan ni. Rupanya kacak, ngam dengan perangai dia. Ada orang muka handsome, tapi buat jenayah. Sampai orang simpati pula pada penjenayah, tak simpati pada mangsa. Ada. Ada. Siapa dia muka kacak tapi jahat? Abu Lahab. Masalah orang buat movie, muka Abu Lahab ni muka tak siap. Sepatutnya muka Abu Lahab tu letak orang paling kacak. Gambaran orang kacak, sebab tu gelarnya Lahab. Lahab-Lahab ni apa? Kemerah-merahan. Keluarga Nabi, kacak. Tapi perangainya buruk. Ada tak muka tak pernah handsome, tapi akhlak baik? Bilal bin Rabah. Kan? Nabi ada dua-dua sekali. Khalqan wa khuluqah. Sebab tu saya teringat bila sebut akhlak Nabi ni, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dia akan baca satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalaulah dia sebut ala khuluqin azim, kalaulah ini adalah akhlak, Nabi atas ala tu, ala. Akhlak yang baik itu bergayut kepada Nabi SAW. Tetapi kita manusia biasa, kita bergantung, bergayut pada, oh ini akhlak baik, kita bergayut pada akhlak yang baik itu. Sedangkan akhlak yang baik ditunggangi oleh Nabi SAW. Itu sifat Nabi, akhlak Nabi. Kata Nabi SAW, saya penghulu bagi semua Adam, anak Adam, ini bukan untuk dibangga-banggakan diri, adalah agar utamanya umatnya mengetahui bahawa kedudukan baginda di sisi Allah Azza wa Jalla. Biasanya pada seorang menyebut tentang ketinggian kedudukan dirinya, mereka itu untuk bangga-bangga. Macam merendah diri. Tapi sebenarnya nak bangga diri. Contoh ayat, bukan nak megah lah. Bukan nak megah tu dah megah dah. Kan? Kalau bukan saya lah. Kan? Waktu saya kerja ketua kampung, pengurusi BKK dulu, lorong ni dulu. Aku bukan nak megah lah. Tapi nak bagi tahu dia yang buat tu. Tapi Nabi ni bukan macam tu. Dia kata, bukan nak bermegah. Maka Rasulullah SAW telah menutup pintu sangkaan-sangkaan tersebut dengan menyebut, wala fakhra, aku bukan, ini perkataan aku ucap ni bukan untuk dibangga-banggakan diri aku ini. Yang kedua dan yang terakhir untuk malam ni, Nabi akan membawa liwa, panji-panji kepujian di tangannya pada hari kiamat kelak, sebab sabda Nabi SAW, wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala faqra. Sekali lagi, di tanganku ada panji-panji kepujian pada hari kiamat. Ini bukan untuk dibangga-banggakan ke atas diri aku, tapi aku nak maklumkan kepadamu kelebihan aku sebagai Nabi dan juga kamu mengikuti umat sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan buktikanlah cinta Nabi pada kita, iaitu satu hari Nabi melihat pada tempat yang jauh dan sahabat tanya,
apa yang Nabi perhatikan tu. Dia kata Nabi merindu satu orang ikhwan. Dia kata merindu pada ikhwan. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukan kami ni ikhwan kamu ya Rasulullah? Nabi kata bal antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Maka siapa di ikhwan yang Nabi maksudkan? Mereka yang datang selepas aku, tak pernah melihat Nabi, tapi mereka tetap beriman dengan Nabi. Siapa tu? Semua ni. Yang duduk dalam ke, duduk belakang ke, yang berlari kat belakang semua tu. Daripada atuk kita. Atuk kita pun tak pernah jumpa Nabi. Tapi mereka tetap beriman dengan Nabi, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta Nabi itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kitalah yang menjawab, membalas tepukan tersebut. Segala benar pada Allah Ta'ala, kurangan pada diri saya sendiri. Dan kita membaca satu doa yang tak pernah Nabi tinggalkan pada setiap majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.